jumpa bersama-sama Ustazah pada petang ini. InsyaAllah 20 minit saja kita luangkan masa untuk pengisian rohani kita. Hari ini kita nak bincang tentang Ramadan, Madrasah Tarbiyah Jiwa. Oh, kenapa orang kata Ramadan ini tarbiyah, nak tarbiyah, madrasah tarbiyah jiwa? Sebab Ramadan ini bulan yang cukup istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Banyak ganjaran yang Allah tawarkan kepada orang-orang mukmin, iaitu orang yang beriman. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa ke atas kamu seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ya, bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak kejar apa? Kita nak kejar sebanyak mana ganjaran yang Allah tawarkan kepada orang-orang mukmin itu. Banyak sebenarnya. Kita nak lipat gandakan. Sebab kita tahu bahawa syariat difardukan, puasa ini dia difardukan pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Jadi pada bulan Ramadan pada tahun 2 Hijrah itu diwajibkan ke atas semua orang-orang yang beriman. Walaupun sebelum itu, sebelum tahun-tahun sebelum itu, puasa, umat Islam ada juga puasa tetapi tidak difardukan lagi. Jadi pada 2 Hijrah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang yang beriman, kita nak kejar bulan Ramadan ini, kita nak banyakkan ibadah-ibadah kita, sebab banyak seperti solat tarawih. Solat tarawih ni tak ada bulan lain, hanya bulan Ramadan sahaja yang ada. Jadi kita kejar setiap malam, kita cari. Kalau malam-malam di bulan lain kita tak ada sunat tarawih, datang setahun sekali pun nak ponteng. Janganlah kita nak ponteng, kan? Bukan lama sangat. Paling kurang kita buat 8 rakaat. 8 rakaat aja. Kalau kita mampu, buatlah 20 rakaat. Campur 3 rakaat untuk witir. 23 rakaat. Kalau kita sibuk sangat, buatlah 8 rakaat. Tapi jangan tinggal. Jangan tinggal, sayang. Sayang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab bulan Ramadan ini, solat sunat tarawih ni, kalau kita tidak buat tahun ini, kita belum tentu lagi tahun depan kita akan jumpa. Kita tak tahu lagi tahun depan kita boleh bersolat sunat tarawih lagi. Jadi itulah antara amalan ibadat yang special bulan Ramadan. Dan kita tambahkanlah qiyamul lail. Qiyamul lail pada malam hari kita bangun, buatlah solat hajat, solat sunat tasbih, solat taubat. Kita kodok kalau ada yang zaman-zaman kita muda dulu, yang kita mungkin tak ada kesedaran Islam, kita ada tinggal puasa, tinggal orang kata solat ke, kita buat solat kodok, dan kita bolehlah solat-solat apa lagi lah yang digalakkan, dan kita tambahkan solat-solat taubat dan hajat ini. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah terima taubat kita. Allah Maha Penerima taubat. Hamba dia minta doa, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Penerima taubat. Selain daripada itu, apa lagi amalan-amalan yang kita boleh buat pada bulan Ramadan ini? Kita boleh sedekah, infakkan harta kita kepada orang-orang yang memerlukan. Kita pergi masjid, kita bagi masuk tabung masjid, kita masuk tabung anak-anak yatim, kita masuk tabung untuk
untuk golongan asnaf. Kita masuk tabung. Apa lagi? Tabung untuk bagi makan kepada anak-anak tahfiz untuk iftar. Itu besar ganjarannya, bagi makan kepada orang-orang nak berbuka puasa. Amalan apa lagi yang kita boleh buat? Bertadarus, banyakkan baca Al-Quran. Masa biasa ni kita sibuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa biasa ni tahulah kita bekerja, nak pergi kerja, ada rehat, kita nak makan, nak keluar makan, nak keluar shopping dan sebagainya. Tapi bila bulan Ramadan ini, kita banyak masa sebenarnya. Kita bangun awal, lepas sahur, lepas solat subuh, kita ada masa kita baca Al-Quran, tadarus dengan rakan-rakan di pejabat kita. Kalau anak-anak yang sekolah, rakan-rakan di sekolah, kita perbanyakkanlah baca Al-Quran. Kita bertadarus, kita bertadabur Al-Quran. Tengok apa pun isi Al-Quran, intipati di dalam Al-Quran, untuk kita amalkan. Jangan kita baca nak laju aja baca Quran ni. Jangan baca nak laju aja, tetapi kita bertadabur sekali. Al-Quran, isi Al-Quran, kita nak tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Jadi itu antara amalan-amalan. Apa lagi amalan yang kita boleh buat? Sebab kita nak jadikan bulan Ramadan tahun ini, sebab mungkin bulan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi kita gunakan sepenuhnya sebagai madrasah tarbiyah jiwa kita. Apa lagi? Kita boleh ziarah jiran-jiran kita. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang sakit, sekarang ni zaman moden, teknologi moden. Kadang-kadang yang jauh jadi dekat. Kenapa? Kita boleh berWhatsApp, kita boleh bervideo dengan kawan-kawan kita, telefon mak kita kat kampung, tanya khabar adik-beradik kita. Jadi itu yang penting. Dapat pahala besar dalam bulan Ramadan ini. Bukan sia-sia. Jangan pula kita duk bergosip memanglah bukan pahala, dapat dosa lagi. Jadi kita nak didik diri kita, sebab kita nak supaya akhir Ramadan nanti kita sampai kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun. Kita nak pada akhir Ramadan nanti kita akan capai apa tu? Menjadi orang yang bertakwa. Amalan-amalan kita di bulan Ramadan tadi, dan yang kita dah tarbiyah melalui tarbiyah sebulan pada bulan Ramadan, jangan pula sampai bila masuk 1 Syawal kita tinggal semua. Kita tinggal semua, rugi kita. Amat rugi. Sebab kita dah sebulan dah. Kita lalui proses tarbiyah tersebut. Jadi bila lepas Ramadan kita teruskan amalan-amalan tersebut. Sebab itu latihan bila sebut madrasah tarbiyah itu sebagai sekolah pendidikan bagi kita. Sekolah pendidikan sebulan kita ikuti program pada bulan Ramadan ini. Jadi bila dah habis Ramadan kita teruskan lagi. Teruskan lagi amalan-amalan kita. Mungkinlah kita ada sibuk lagi dengan urusan-urusan harian kita, tapi jangan kita tinggal kesemua yang kita telah amalkan sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, dengan kita puasa tu, jangan kita lalui puasa seperti mana orang biasa. Puasa hanya menahan makan dan minum saja. Kita puasa mengikut syarat, mengikut istilahnya puasa, menahan diri daripada makan, minum, dan menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tahan diri daripada membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita, apa yang perkara yang membatalkan puasa tu? Banyak. Antaranya jangan kita buat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata jangan mencuri. Jangan mencuri. Allah kata jangan jangan mengumpat. Janganlah kita mengumpat. Allah kata jangan kita bergaduh. Jangan kita bergaduh. Maknanya bukan saja perkara membatalkan puasa tu makan dan minum saja. Benda-benda lain yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya lagi perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak bekerja ataupun kita tidak bercakap untuk kepentingan Islam. Bulan Ramadan ini, katalah kita ni tak ada harta, tak banyak harta, kita nak infak harta tak boleh. Orang lain yang banyak harta dia boleh infak harta, bagi sana bagi sini. Kita kalau kita tak banyak harta pun kita boleh bagi masa kita untuk Islam. Bagi masa kita sedekahkan masa kita, tenaga kita. Tenaga kita ni, kita kuat lagi diri kita. Kita pergilah bantu orang buat bubur labuk di masjid gotong royong untuk bagi makan kepada penduduk kampung. Kita pergilah join. Join, maknanya join dari segi kita bagi tenaga kita, tolong masak, tolong edar. Maknanya itu salah satu cara kalau kita tidak ada keuangan yang baguslah untuk kita nak sedekah. Kalau kita ada, kita sedekah. Jadi apa lagi? Apa lagi yang kita boleh buat? Ganjaran yang besar ni kita nak kejar ni. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ni apa? Kerja untuk sebarkan Islam. Dakwah Islam. Kita nak dakwah, kita nak sebarkan Islam seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dari awal apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilantik sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarbiyah sahabat-sahabat. Sebarkan Islam di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, sebarkan Islam sehingga ke serantau dunia. Jadi kita ini penyambung sebagai mata rantai yang nak bawa, nak sebarkan Islam ini. Maknanya kita buat kerja. Macam mana kita nak bantu? Kita nak bantu untuk menyebarkan Islam ini. Kita ajak orang untuk sama-sama beribadah. Beribadah untuk ani'budullah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, takut kepada Allah, wajtanibut taghut, jauhkan daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang boleh menyesatkan kita, perkara-perkara yang boleh melupakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja jihad fi sabilillah. Dan buat kerja jihad ini pada bulan Ramadan ini amat besar ganjarannya. Sebab apa? Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah? Rasulullah perang yang pertama yang berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan yang pertama dalam Islam. Bayangkanlah bulan Ramadan, tahun yang pertama disyariatkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dan tahun tu jugalah sahabat-sahabat diuji untuk keluar berperang menentang golongan-golongan Quraisy, musyrikin Quraisy. Bukan ramai, masa tu hanya 313 orang sahaja bala tentera Islam. 313 orang. Tentera musuh berapa orang? 1000 orang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tentera musuh tak berpuasa. Tentera Islam puasa. Tahun yang pertama pula difardukan puasa. Tapi kita tengok macam mana sahabat-sahabat ni ditarbiyah. Kekuatan iman mereka, kekuatan akidah mereka. Mereka sanggup untuk keluar. Mereka sanggup untuk keluar berjihad fi sabilillah, turun ke medan peperangan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah bagi kemenangan
kepada umat Islam dalam peperangan Badar Al-Kubra. Tak lain tak bukan kemenangan itu sebab kekuatan iman mereka. Kekuatan iman mereka dan keketalan jiwa mereka dan keyakinan mereka dengan akidah Islam. Kalau sahabat-sahabat diuji, ditarbiah jiwa mereka, iman mereka dalam keadaan mereka berpuasa pergi perang, perang dalam keadaan panas, padang pasir dan sebagainya. Kita ini taklah susah sangat. Kita tidaklah kalau nak buat kerja jihad itu, menyebarkan dakwah Islam itu, tidaklah duduk berpanas matahari. Kita duduk dalam bilik yang paling kurang ada kipas, ada aircon, dan kita pun duduk dalam keadaan yang cukup selesa. Jadi kita buatlah kerja, ajak orang ramai-ramai, sahabat-sahabat kita yang lain-lain untuk apa? Untuk mengamalkan Islam. Kalau ada yang buat tak elok, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tegah. Amal makruf nahi mungkar. Ajak orang buat kebajikan, buat kebaikan dan cegah kemungkaran. Mungkin nak ajak orang buat kebajikan ini bukan sesuatu yang bukan yang susah sangat. Ramai orang suka ajak, sebab kalau bila ajak orang buat kebajikan, kebaikan, orang tak nak, tak apalah, lantak pergilah. Tetapi kalau nak cegah orang buat kemungkaran ini, ni tak ramai orang buat. Tak ramai orang yang nak ikut, tak ramai orang yang nak sama-sama dengan kita. Di situlah nak uji setakat mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik, anak-anak, kakak-kakak semua, jom kita kejar. Ada berapa hari lagi? Hari ini hari yang ke-12. Insya-Allah ada dalam 18, kurang 18 hari lagi kita nak menjejakkan kaki kita ke 1 Syawal. Kita ambillah masa peluang kita ini, yang ada saki-baki yang ada ini, mantapkan diri kita, teguhkan diri kita, didik diri kita dalam madrasah Ramadan pada tahun ini. Jadi insya-Allah itu sajalah sedikit pesanan daripada ustazah untuk diri ustazah sendiri dan untuk tuan-tuan semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.